difitnah pembangkang dalam isu kenaikan harga barang. Dia fitnah. Ismail Sabri cakap mereka pembangkang ni terus berbohong seolah-olah tiada Tuhan. Bukan main Ismail Sabri sebut Tuhan pula. Saya nak sebut di sini, ia bukanlah fitnah dari pembangkang. Ia adalah dari rakyat Malaysia yang terkesan kerana kenaikan harga barang yang naik tinggi, dan ini adalah kenyataan. Apa kerajaan buat sekarang ni? Ada menteri pun bahlul, setakat berjaya buat pengumuman harga naik. Nak buat apa? Harga barang naik dah lama dah. Ismail Sabri ni bukan setakat bangang, malah lembab. Pola kenaikan harga barang ini bermula sejak dari tahun lepas lagi. Tapi apa kerajaan buat? Ismail Sabri buat pilihan raya negeri. Ada dia minta persediaan untuk mengekang kenaikan harga barang ni? Jawapannya tak ada. Rakyat nak solusi atau jalan penyelesaian, bukan buat pilihan raya. Pergilah mana-mana kedai dan pasar raya, semua harga naik. Awak tu makan pun rakyat bayar. Memanglah tak terasa bingai. Apalah nasib kita malang sangat dapat Perdana Menteri cap ayam. Saudara-saudara, saya makan roti canai pagi tadi. Dulu harganya RM1, sekarang dah jadi RM1.50. Itu di kedai buah pokok di kampung Melayu Subang. Berapa harga roti canai di tempat saudara-saudara? Sila komen. Saya pun nak tahu. Saudara-saudara, strategi Ismail Sabri untuk memperbodohkan rakyat dengan menyalahkan pembangkang ini bukan benda baru. Masa kes arwah Adib, berapi-api dia fitnah pembangkang, dan sekarang dalam isu kos sara hidup dan kenaikan harga barang ni, Ismail Sabri gagal menunjukkan teladan sebagai seorang Perdana Menteri yang membawa prinsip keluarga Malaysia. Dah tak ada idea nak selesai masalah, dia salahkan pembangkang. Saudara, minyak masak semasa zaman Najib dulu RM21, kemudian zaman PH RM17.50, zaman Perikatan Nasional RM29.50, manakala zaman BN sekarang ialah RM44 hingga RM50 sebetul. Boleh buat simakan apa yang saya sebut ni, tak ada masalah. Saudara-saudara, ingat lagi tak ketika banjir punyalah lembab Ismail Sabri nak buat keputusan sampai ramai yang mati? Baru-baru ni konon-kononlah dia ambil peduli pasal kenaikan harga ayam. Tapi dalam video tu yang dia tengok tu kobis lah balul. Usahakan nak bezakan ayam super dengan ayam standard. Nak bezakan ayam dengan kobis pun tak pandai. Ini betul-betul bangang. Ismail Sabri juga sebut sekarang ni warga asing Rohingya pun nikmati subsidi ayam, disebut dalam video dia. Yang berhormat bara, saya bukanlah hendak pertahankan warga asing ni, tapi mereka juga menyumbang ekonomi negara. Mereka perlu makan ayam, telur untuk hidup dan bekerja bagi menyumbang ekonomi negara. Janganlah terus tuding jari kepada mereka untuk menutup kelemahan kamu tu. Yang kelakarnya, rakyat Malaysia pun beli ayam kat kedai Aceh. Saya nak tanya menteri yang kaya raya tu beli ayam dengan harga subsidi juga kan? Saudara-saudara, pada hujung tahun lalu, kerajaan telah mengumumkan untuk mengimport ayam sebanyak 5.5 juta ekor ayam sebulan dari luar bagi menampung kekurangan bekalan ayam. Maka kerajaan memperkenalkan skim harga maksimum keluarga Malaysia. Masalahnya, tiada sebarang perbincangan kerajaan dengan mana-mana persatuan atau mana-mana peternak. Sebaliknya, hanya melibatkan urusan keluarga Malaysia Ismail Sabri dengan abangnya Zamri Yaakob selaku pengerusi Pertubuhan Peladang Kebangsaan atau NAFAS. Kemudian harga yang ditetapkan kerajaan pula adalah di bawah kos penternak, pemborong dan juga peruncit. Mereka-mereka ni sudah tidak mampu untuk menjalankan operasi kos kerana kos meningkat. Lalu mereka pun mengeluarkan pengeluaran ayam. Lagipun kerajaan nak bawa masuk ayam dari luar, jadi penternak bimbang akan berlaku lambakan ayam yang boleh merugikan mereka. Kemudian apa yang berlaku? Kerajaan gagal untuk membawa masuk ayam yang dijanjikan kerana harga ayam import lebih mahal dari ayam tempatan.
Peternak tempatan dah kurangkan pengeluaran ayam sebab kerajaan nak bawa masuk ayam import, dan kemudiannya kerajaan gagal bawa masuk ayam sebab harga di luar lagi mahal, maka berlakulah permintaan melebihi penawaran. Akhirnya harga ayam naik seperti mana diumum oleh menteri yang hanya pandai umum harga barang naik. Jadi ini salah siapa? Salah Ismail Sabri dan keluarganya, keluarga Malaysia ni. Siapa yang rugi? Sudah tentulah saya, saudara-saudara dan seluruh rakyat Malaysia. Dan jika Ismail Sabri nak asingkan pengguna, sama ada rakyat Malaysia ataupun warga asing, boleh je nak gunakan apps MySejahtera sebagai cadangan saya untuk pembelian barang subsidi sebenarnya. Bina apps belanja puluh-puluh juta, bila ada keperluan tak pakai. Itu pun kalau nak buat lah. Saya juga mengesyorkan agar bank memperkenalkan kembali moratorium untuk golongan B40 atau yang terjejas sementara ekonomi pulih atau kerajaan ni bertukar. Ini adalah pandangan saya dan juga kawan-kawan yang mana yang terjejas. Sebab kita baru selesai, kita baru saja masuki endemik, kita baru saja nak pulih. Sekarang Ismail Sabri cakap pembangkang fitnah kerajaan, tak ambil peduli tentang masalah kenaikan harga barang pula. Dah tu yang kau pergi tubuhkan pasukan jihad tu kenapa? Pengurusi dia siapa? Anwar Musa. Dia pun minta ketua demo harga barang naik, jumpa dia jika ada masa. Patutnya kau tu yang jumpa rakyat lah. Ini Anwar Musa ni dah jumpa ke belum penduduk Kampung Baru yang dia janji RM3,000 sekaki persegi tu? Sembanglah Anwar Musa ni. Ingat jumpa awak tu boleh selesai masalah ke? Jangan sombong dengan rakyat. Dapat gaji menteri puluh-puluh ribu sebulan pun pakai duit rakyat. Saudara-saudara, Anwar Musa lah yang jaga wilayah, dan dia jaga wilayah pun gagal. Dia pernah janji nak naikkan harga tanah Kampung Baru kepada 3,000 sekaki persegi pun tak berjaya. Dia jadi menteri komunikasi pun gagal. Talian internet dan telefon masih kurang memuaskan. Siapa lagi dalam pasukan jihad? Tengku Zafrul janji nak bagi laptop, tak ada. Siapa lagi? Alexander Nantalenggi, menteri perdagangan. Lagilah gagal. Yang dia hanya berjaya buat pengumuman harga barang naik. Ronald Kendi, menteri pertanian, lagilah gagal. Nak urus petani pun gagal. Jadi satu sen pun tak guna. Kalau nak perkataan jihad ini, saya rasa parti PAS dah guna lama dah. Tadi abang cakap pilih PAS, kau sara hidup selesai. Bila ayam naik, salahkan peniaga, salahkan orang tengah. Last sekali disalahkan siapa? Disalahkan ayam saja. Tak ada idea. Buatlah 1000 jawatan kuasa pun, kalau ketirisan, rasuah masih lagi berleluasa, masalah takkan selesai. Dah alang-alang berjihad seperti yang saya sebut, elok disyahidkan saja. Kerajaan Ismail Sabri ni dia ada 70 lebih menteri, timbalan menteri, penasihat-penasihat, satu pun tak boleh harap. Saudara-saudara, di Indonesia, Jokowi pecat menteri yang gagal tangani krisis minyak sawit. Di Malaysia, Ismail Sabri tubuh satu lagi pasukan yang dikenali sebagai pasukan jihad dari kalangan menteri yang gagal. Punyalah bangang. Jokowi atau mana-mana pemimpin dunia pun takkan berani guna perkataan jihad dalam pasukan. Tapi Ismail Sabri ni, saudara-saudara, memang pemimpin yang paling berani sebab dia gunakan perkataan jihad. Jadi lepas ni rakyat akan syahidkan mereka ramai-ramai. Dan saya juga cabar Anwar Musa untuk beri ruang kepada rakyat untuk berjumpa kamu. Itu pun kalau kamu berani. Saudara-saudara, anda boleh nilai sendiri. Baju, seluar, kasut, jam yang dia pakai itu nilainya kalau dicampur lebih mahal dari sebiji rumah flat, saudara-saudara. Saya tak tipu. Secara boleh buat saya makan sendiri. Macam ni ke nak jaga rakyat? Punyalah ramai penasihat, punyalah ramai pakar ekonomi yang dilantik, tapi tak ada penyelesaian. Bangang punya kerajaan. Harga barang memang naik, bukannya fitnah. Saudara-saudara, hari ini saya bercakap bukan mewakili parti politik. Saya bercakap mewakili saudara-saudara yang mungkin merasa bosan dengan keadaan yang berlaku sekarang ini.
bosan dengan tindakan kerajaan yang nampaknya tidak ambil peduli dengan kesusahan rakyat. Bosan dengan orang-orang politik yang gila kuasa pada ketika rakyat sedang susah. Yang terbaru, Yang Berhormat Paguh Tan Sri Mahyadin, abah kau, sibuk lagi dengan percaturan kuasa ketika rakyat sengsara. Dia ada berjumpa dengan Ismail Sabri. Isu lantikan timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri, termasuk lantikan JLC saudara-saudara. Ini saya bukannya tipu. Jadi memang sebenarnya Tan Sri Mahyadin ni ada berjumpa dengan Ismail Sabri untuk bincang hal itu. Sila tengok video ni. Ya, saya dah jumpa dengan Perdana Menteri beberapa hari yang lepas. Selepas saya agak menunggu lebih dekat 3 minggu, tak apalah. Mungkin dia sibuk, tapi saya telah mengutarakan perkara-perkara penting yang ada hubung kait dengan soal pelantikan dalam kerajaan kita. Bukan saja mengisi kekosongan, tetapi juga pelantikan-pelantikan baru yang patut dipertimbangkan sebagaimana yang terkandung dalam perjanjian Perikatan Nasional dengan Perdana Menteri. Dia ada perjanjian tu. Itu tak, kita tak buka, tapi itu adalah, jadi kita tak minta lebih daripada apa yang ada di situ. Termasuklah soal lantikan menteri baru, timbalan menteri, timbalan Perdana Menteri, kena soal badan-badan GLC, badan-badan berkanun kerajaan yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin politik yang seharusnya mengambil kira kedudukan Perikatan Nasional. Soal peruntukan adalah perkara yang tersenarai, itu telah pun saya sampaikan pada Perdana Menteri, dan saya telah minta seberapa segera yang mungkin beliau membuat keputusan yang agak Saudara-saudara, ini bukanlah nak selesaikan masalah rakyat. Ini yang dinamakan gila kuasa. Yang Berhormat Paguh sudahlah gagal. Sekarang minta jawatan pula. Tinggal beberapa bulan saja lagi nak PR U15, masih sibuk fikir jawatan. Orang tua-tua kata rumah kata pergi, kubur kata mari. Lagi fikir tembolok dan kuasa. Saudara-saudara, nilailah dengan kepala saudara-saudara sendiri, dengan fikiran saudara-saudara sendiri. Baik, sekarang